Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar sekalian. Jadi hari ini kita akan bincang sama-sama soalan nombor 14. Biasanya soalan nombor 14 ini adalah graf statistik. Okey, graf statistik ya. Saya tulis graf statistik. Okey. Mari kita baca sama-sama soalan. Okey, awak boleh tengok soalan yang awak dah dapat tu. Sekumpulan 40 orang murid sedang menghadiri kem matematik. Data di jadual 2 menunjukkan jarak dalam kilometer antara rumah mereka dengan kem itu. Okey, ini adalah data dia. Okey, ini berbentuk soalan rutin lah yang biasa keluar. Dia akan bagi data macam ni. Kita akan cari kekerapannya. Okey, berdasarkan data di jadual, lengkapkan jadual 3 di ruangan jawapan. Okey, ni ruangan jawapan dia. Dia dah bagi. Okey, dia dah bagi jarak selang kelas pertama, kekerapan pertama pun dia dah bagi. Titik tengah belum lagi. Okey, kita akan penuhkan ni. Okey, macam mana? Okey, distance, jarak kan. Okey, kita nak tulis yang seterusnya macam mana? Okey, kita tengok selang kelas yang pertama. 15, 19. Berapa saiz selang kelas dia? Okey, guna jari. Tengok jari awak ni kan. 5, 15, 16, 17, 18, 19. Berapa jari semua? 5 jari kan. Bermaksud saiz selang kelasnya adalah 5. Okey, untuk seterusnya selepas 19, 20 hingga okey, sama saja. 20, 21, 22, 23, 24. 20 hingga 24. 25 hingga 25, 26, 27, 28, 29. Macam itulah seterusnya. 30 hingga 30, 31, 32, 33, 34. Okey, 5 jari, 5 jari, 5 jari. Sentiasa 5 jari sebab saiz selang kelasnya mestilah seragam 5. Lepas 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49. Okey, guna jari awak untuk kira saiz selang kelas. Okey. Okey, bagi yang dah tahu tu tak ada masalah yang ni kan. Saja yang belum tahu yang kategori lemah lagi kan, kelas-kelas di belakang. Okey, kekerapan pula. Bagaimana nak kekerapan? Okey, kekerapan kita guna kaedah tally. Tally lah. Bagaimana tu? Okey, teknik gundalan ataupun gundalan. Gundalannya macam mana? Gundalannya, tengok berapa ni kelas? 19. Kita potong 19. Okey, 19 terletak dalam selang kelas yang mana? Okey, atas ni kan. Okey, kita gundal 1. Kemudian 42. 42 di mana? 42 di sini. Gundal 1. 33. Di mana 33? Di sini. 47. 47 di mana? Dalam ni 47. Tak, di sini 1. 39. 39. Okey, di sini 39. Guna 1. Okey, bila dah advance, dah pandai, dah boleh ingat dua nombor, kita boleh guna 2. 41, 32. 41 di sini. 32 di sini. 36, 26. 36, 26. 37, 27. 37, 27. 33, 25. 33 di sini, 25 di sini, 46, 42. 46 di sini, 42 di sini, 38, 32. 38 di sini, 32 di sini, 21, 24. 21 di sini, 24 pun di sini, 30. Okey, yang kelima, bila kita tengok kelima, kita potong serong yang kelima. 28, 18. 28, 18. 43, 38. 43,
38 putus serong yang kelima. 41 putus serong juga yang kelima. 32 23. 32 23. 37 22. 37 22 di sini. 34 23. 34 23. 18 42. 18 42. 25 34. 25 34. 25 27. 25 27. 30 35. 30 35 dan 48. Jadi kita bilang ini 3 cukup. Yang ni 5. Yang ni 5 6 7. 5 6 7 8 9. 5 6 7. 5 6 3. Okey, kita dah dapat kekerapan dia. Macam itulah kelas. Okey, ini teknik gundalan. Okey, ingat bila kita buat gundalan ni, kita kena jumlahkan semuanya di tepi ni macam ni. Okey, boleh faham kelas? Okey, seterusnya cari titik tengah. Okey, caranya kita ambil hak bawah dia 15 tambah dengan hak atas 19 bahagi dengan 2. Ingat kelas, kena tambah dulu dalam kurungan ni. Jumlahkan dia, barulah kita bahagi 2. Okey, dapat berapa tu kelas? 15 tambah 12. 15 tambah 19 ya. Okey, kita akan dapat 17. Yang ni pun sama. 20 tambah 24 bahagi dengan 2. Dapat 22. Yang ni pun sama. 25 tambah 29 bahagi dengan 2. Dapat 27. Yang 30 tambah 34 bahagi dengan 2. Dapat 32. Dan seterusnya kita akan dapat 37, 42 dan 47. Okey, seterusnya soalan B pula. Kita tengok soalan B pula, kelas. Berdasarkan jadual 3, hitung min anggaran. Min anggaran jarak antara rumah pelajar-pelajar itu dengan kem tersebut. Okey, ni gawasan dia. Jadi min, ingat balik rumusnya, jumlah kekerapan, yang ni kekerapan ni, darab dengan titik tengah. Yang ni adalah titik tengah dia. Okey, bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, jadi kelas, untuk cari jumlah kekerapan darab titik tengah ini, kita boleh tambah satu lagi kolom di tepi ni. Okey, tambah, tak ada masalah, tak salah. Tak ada masalah. Kita tambah kolom kekerapan darab dengan titik tengah di sini. Okey, nampak tak? Okey, kita tambah di sini kekerapan darab titik tengah. Okey, kemudian kita tambah kolom. Okey, 3 darab 17, kita jumlahkan 3 darab 17, 51. Okey, jumlahkan yang seterusnya sampailah habis. Okey, kita darab 3 darab 17 darab 51 dapat 51, 5 darab 22 dapat 110, 7 darab 27 dapat 189, 9 darab 32 dapat 288, 7 darab 37 259, 6 darab 42 dapat 252, 3 darab 47 dapat 141. Kemudian kita jumlahkannya di sini. Jumlahnya adalah tambah semua ini, tambah, kita akan dapat 1290. Kemudian kita jumlahkan juga kekerapan ni. Okey, 8, 15, 24, 31, 37, 40. 40. Jadi, yang ni, jumlah yang ni kita ambil di sini.
1290 bahagi jumlah kekerapannya adalah 40. Jadi kita akan dapat 32.25. Okey. Okey, soalan seterusnya adalah soalan C. Okey, soalan C kita tengok graf apa yang dia nak. Okey, menggunakan skala 2 cm kepada 5 km. Okey, 2 cm 5 km pada paksi mengufuk. Okey, kelas paksi mengufuk ini adalah paksi X. Ataupun paksi kita boleh panggil juga paksi melintang. Dan 2 cm kepada seorang pelajar pada paksi mencacang. Paksi mencacang adalah paksi Y ataupun menegak. Okey, lukis satu histogram. Okey, histogram ingat dia berbentuk seperti palang-palang tegak macam ni. Ini adalah histogram. Jadi, langkah pertama mesti guna kertas graf. Untuk cara soalan ini gunakan kertas graf yang disediakan. Okey, jadi yang ni saya tunjuk. Okey. Lukis dengan menggunakan pensel. Jadi di sini saya tunjuk dengan pen supaya nampak jelas ya. Guna pensel lukis. Okey, langkah pertama kita bina dulu, lukis dulu paksi Y. Okey, paksi Y kita nak ambil di mana? Nak ambil di sini pun boleh. Okey, kalau risau tak cukup titik untuk kita plot, kita ambil di tepi sekali pun tak ada masalah. Ambil di tepi graf ni. Okey, garis. Okey, paksi Y untuk histogram kita letak kekerapan. Okey. Kemudian okey, paksi X pula. Okey, graf statistik biasanya dia paksi X dan paksi Y dia rapat tepi. Macam tu. Okey, paksi X kita letak titik tengah. Okey, kita tengok jarak antara senggatan dia. Okey, 2 cm jarak senggatan bagi paksi X dan 2 cm juga untuk paksi Y. Jadi kita bina senggatan dia dulu. Kalau paksi X dia cakap 2 cm. Mana 2 cm? Okey, ni 2 cm. 10 petak halus ni ya. Okey. 2 cm. Okey, kita bina dulu senggatan dia. Okey. Dan Y juga 2 cm seperti pada soalan tu. Kena ikut arahan pada soalan tu. Jangan ikut suka kita saja. Kalau 2 cm buatlah senggatan 2 cm. Kalau 1 cm buatlah 1 cm. Okey. Kemudian kita letak pula unit pada paksi mengufuk, iaitu 5 km. Okey, paksi X biarkan dahulu. Kita ambil paksi Y. 1 pelajar. Okey, seorang bermasuk gandaan 1. Masuk 1, 2, tambah 1 semuanya. Kita nak buat sampai berapa ni? 8, 9, 10. Okey, bergantung kepada dalam jadual kita ni kita nak letak kekerapan paling besar adalah 9. Okey, kita letaklah sampai 9. Ataupun nak sampai 10 pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, saya letak sampai 9 dulu ya. Okey, untuk titik tengah pula. Okey, kita boleh ambil terus titik tengah di sini yang mula-mula berapa? 17. Kemudian barulah kita tambah dengan 5 sebab dia nak berapa? Dia nak 5. Bermaksud 17 tambah 5 sama dengan 22. 22 tambah 5 sama dengan 27. Sama seperti titik tengah yang kita buat ni, yang kita kira tadi. Boleh ambil terus nilai ni letak pada graf. 27, 32, 37, 42 dan 47.
Okey, kelas. Dah selesai semua. Okey, kemudian kita plot titik dia. Kekerapan 3, titik tengahnya 17. Mana kekerapan 3? Ini kekerapan 3. Titiknya adalah 17. Okey, di mana? Kita tengok. Okey, tandakan pangkah kecil di sini. 1. Seterusnya 5, 22. 5 di sini, 22 di sini. Seterusnya 7, 27. 7, 27. Kita nampak di sini. Seterusnya 9, 32. 9 atas 32 di sini. 9 di sini. Seterusnya, okey, saya baca Y dulu. Okey, awak boleh baca X dulu pun boleh. 37, 7. 37 di sini naik kepada 7. Okey, di sini 7. Seterusnya 42, 6. 42 di sini. Okey, nampak tak? 42 di sini naik sampai kepada 6 sini. Dan 47, 3. 47 di sini naik sampai pada 3. Okey, di sini. Okey, ambil pembaris. Jangan kita sambung di sini, titik ni. Kita buat kaki dia. Kalau di sini, ambil 5 unit sampai sini. Macam tu. Sini. Sini. Okey. Siap untuk satu bar. Okey, tinggalkan jarak sedikit 5 petak halus ini. Okey. Kemudian seterusnya, yang ni sambungkan rapat antara bar ke bar yang lain ya. Mesti rapat. Dan seterusnya. Okey, dah pun siap histogram kita. Yang inilah kita namakan histogram. Tak perlu nak lorek-lorek-lorekkan supaya cantik tu. Okey, tak perlu, biarkan macam ni. Dapat markah penuh dah. Okey, tengok puncak dia sampai 9. Okey, ini adalah graf histogram, di mana paksi Y-nya adalah kekerapan dan paksi X-nya adalah titik tengah. Okey, yang seterusnya soalan D. Nyatakan satu maklumat berdasarkan histogram ini. Okey. Jadi kita boleh tulis maklumat, banyak maklumat. Okey, pilih yang paling senang. Kita nyatakan kelas mod. Kelas mod adalah, okey, kita tengok pada graf, ataupun kita boleh tengok jadual tu. Yang paling kerak di sini adalah 9. Jadi kelasnya adalah 30 hingga 34. Kelas mod adalah 30 hingga 34. Yang paling mudah jawab. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, secara ringkasnya, dari segi pemarkahan secara ringkasnya kan, ini 4 markah, ni 1 markah, 1 markah, ni 1 markah. Okey, yang ni 1 markah. Okey, yang ni 1 markah, yang ni 2 markah, dan yang akhir ni 1 markah. Graf pula adalah 4 markah. Okey, ini 1 markah pada paksi. Ada paksi betul senggatan dia, paksi X dan paksi Y. Plot titik betul 1 markah, dan lukis graf cukup 2 markah. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Okey, boleh ulang banyak kali supaya ingat dalam kepala. Sekian, terima kasih.